Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada minggu ini iaitu hari ini 21 hari bulan Februari 2021, kita akan masuk bab yang keempat iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dalam bab ini anda akan pelajari berkaitan dengan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, dan yang terakhir, kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, tahukah anda bahawa negara kita memang kaya dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Pelbagai faktor antaranya bentuk muka bumi, saliran tanah dan iklim menyebabkan negara kita ini tumbuh dengan banyak sekali tumbuh-tumbuhan semula jadi di negara ini. Okey, dengan adanya tumbuh-tumbuhan semula jadi, negara kita dapat menjana pendapatan dan juga dapat memberi pekerjaan kepada memberi peluang pekerjaan kepada penduduk dan akhirnya dapat menjana ekonomi negara. Okey, kesemua ini mempunyai kepentingan terhadap manusia dan juga memberi kesan juga kepada manusia. Cuba kita lihat beberapa bulan yang lepas berlaku kejadian banjir di sekitar. Tak boleh masuk. Okey. Tak boleh masuk kena ni. Cikgu kena admit. Kenapa tak boleh masuk? Ni boleh ni. Okey, negara kita mengalami banjir besar yang berlaku pada bulan 12 yang lepas. Bulan 12 yang lepas berlaku kejadian banjir. Maka bila negara kita berlaku kejadian banjir ini, sudah semestinya yang memberi kesan kepada kita juga. Akibat daripada perbuatan kita yang tidak menjaga alam sekitar. Bagaimana kita nak jaga alam sekitar? Itu kita akan masuk, kita akan pelajari dalam bab yang seterusnya berkaitan dengan persekitaran. Okey, untuk bab ini, cikgu nak awak tulis dalam modul berkaitan dengan kerja dan latihan yang perlu anda siapkan. Okey, 4.1 jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Antara jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia, ia dikategori sebagai hutan. Hutan hujan tropika di Banjaran Titiwangsa, hutan pantai di Dungun Terengganu, hutan paya air masin di Laut Matan dan hutan paya air tawar. Hutan paya air tawar di Tasik Bera di Pahang. Okey. Ini sedikit info yang berkaitan dengan pembelajaran yang awak belajar hari ini, iaitu info hutan di Malaysia terdiri daripada 2,500 spesies pokok, 200 spesies mamalia, 600 spesies burung, 110 spesies ular, 80 spesies cicak dan beribu spesies serangga. Sumber daripada Jabatan Perhutanan Negara. Okey. Kalau kita tengok muka
muka surat 55 ni. Ini adalah tumbuh-tumbuhan semula jadi yang dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan gunung dan juga hutan pantai. Kalau awak pernah pergi ke negeri Sarawak, ini merupakan hutan gunung. Di kawasan hutan gunung ni dah ada ni ceracak-ceracak macam ni. Ini apa ni sebenarnya? Ini adalah batuan yang berada di kawasan gunung tersebut. Hutan gunung di Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak. Ini hutan pantai di Pulau Sipadan. Pulau Sipadan, Sabah. Daniel, ada masalah? Daniel? Sebelum ni saya guna laptop akak. Tapi hari ni beliau pakai. Jadi saya guna telefon ibu. Mungkin rasanya. Cuba sekali lagi log out. Cikgu tak boleh join. Ni siapa tak boleh join ni? Syafi'i. Syafi'i kenapa? Cuba guna email sendiri. Dah. Dah boleh Dah boleh join. Okey. Dah. Dalam peta ini muka surat modul dalam modul tu ada kena warnakan peta berdasarkan peta yang ada di muka surat 54 dan 55. Okey, ambil pensel warna ni. Ni nampak tak? Cikgu tunjuk dia. Nampak? Tak nampak? Respon. Nampak. Ni yang ada dalam buku modul muka surat 19. Awak warnakan mengikut peta yang ada di muka surat 54 dan 55. Okey. Latih diri. Namakan 2 contoh kawasan lain yang dilitupi hutan hujan tropika. Berikan 2 banjaran yang dilitupi hutan gunung. Yang ni awak akan belajar lepas ni. Ni awal-awal ni awak mungkin tak dapat nak catch up mana kawasan hutan hujan tropika dan mana banjaran yang dilitupi oleh hutan gunung. Okey, seterusnya kita masuk menyebabkan cikgu dapat laporan daripada beberapa orang pelajar. Google Meet dia memerlukan data yang banyak. Jadi cikgu tak adalah buat sampai sejam setengah untuk Google Meet ni. Tapi cikgu akan cuba sedaya upaya cikgu akan terangkan secara ringkas supaya data awak ni boleh digunakan juga untuk kelas-kelas lain. Jadi cikgu ajar secara ringkas. Yang selebihnya awak kena tengok dalam buku teks. Huraian-huraian yang perlu awak buat dalam buku modul bersemuka. Nanti kita akan berjumpa pada sesi bersemuka insya-Allah 4 April nanti, dan cikgu harap semua kerja yang cikgu beri hendaklah siap sepenuhnya. Sebab awak bukan cuti tapi awak ni kat rumah, maksudnya bolehlah buat, tidak ada alasan untuk tidak buat kerja-kerja yang diarahkan oleh cikgu semuanya. Okey, ni hutan hujan tropika. Lapisan hutan hujan tropika dia ada 4. Yang pertama sekali lantai hujan. Lantai hutan. Lantai hutan ni antara 0 hingga 10 meter. Ini adalah ketinggiannya. Manakala selepas 10 hingga 20 meter tu adalah lapisan tengah. Dan yang seterusnya 20 hingga 40 meter adalah kanopi ataupun silara. Dan seterusnya lapisan yang ketinggian 40 hingga 50 adalah lapisan emergent. Lapisan emergent ini merupakan lapisan yang tinggi bagi kategori hutan hujan tropika. Kalau awak pergi ke hutan lipo tu, awak akan jumpa ni macam-macam ni. Akar-akar yang macam ni. Ini merupakan akar banir yang keluar daripada
di atas permukaan bumi Dari tu. pokok. Dari pokok ni. Kadang-kadang akar bani ni dia boleh menjalar sehingga panjang kawasan yang panjang, menyebabkan berlaku keretakan. Kalau pada simen akan berlaku keretakan, kalau pada rumah akan berlaku kerosakan rumah lah. Jadi beberapa hari yang lepas berlaku tanah runtuh di Pasemah, Kelantan, di kampung cikgu tu. Kawasan itu merupakan tebing sungai Kelantan. Kalau ada pokok-pokok yang besar gini, dia boleh mencengkam tanah supaya tidak berlaku runtuhan. Itu sebab akar bani ni adalah tujuannya untuk mencengkam tanah-tanah yang terdapat di kawasan tanah tinggi tu, dia mencekam. Bila pokok ini ditebang, akar ini sudah tentu mati. Jadi bila akar ini dah mati, dia tidak boleh mencengkam lagi tanah. Akhirnya berlaku fenomena seperti tanah runtuh, akisan tanah dan sebagainya. Semua itu akan memberi kesan kepada manusia juga. Okey, seterusnya 4 jenis lapisan hutan hujan tropika. Lantai hutan tu ketinggian pokok kurang daripada 10 meter. Tumbuh-tumbuhan jarang kerana kurang mendapat cahaya matahari. Dilitupi oleh daun kering dan dahan reput. Seterusnya terdapat tumbuh-tumbuhan saprofit yang hidup memakan bahan reput. Okey, lapisan tengah ketinggian pokok di antara 10 hingga 20 meter. Pokok-pokok kecil. Terdapat tumbuh-tumbuhan epifit yang menumpan di atas pokok lain. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan parasit yang memanjat pokok lain untuk mendapatkan air, garam dan mineral daripada pokok tersebut. Okey, dan lapisan yang seterusnya, lapisan yang ketiga iaitu lapisan kanopi. Kalau awak tengok di pengantin ada majlis perkahwinan, kanopi tu awak tengok kanopi macam mana keadaan kanopi. Dia macam gitu dia macam 3 segi macam tu. Itulah yang digambarkan lapisan kanopi. Ketinggian pokok di antara 20 hingga 40 meter. Lapisan pelindung cahaya matahari daripada menembusi lantai hutan. Kalau kawasan kanopi ni dia akan memayungi, umpama dia sebuah payung, dia memayungi pokok-pokok kecil yang di bawah sana daripada mendapat cahaya matahari yang tinggi. Tetapi sebenarnya ia memberi kesan kepada pokok tersebut. Sedangkan pokok ini memerlukan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari kurang, bagaimana dia nak hidup? Itu kadang jahat juga lapisan ini. Dia payung, orang lain tak boleh nak dapatkan makanan. Patutnya bila payung dapatlah kan. Istilah korang lah tu. Payung tak payung lah apa kan. Dan yang keempat, lapisan ranjung iaitu emergent. Ketinggian pokok di antara 40 hingga 50 meter. Pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat. Batang lurus dan tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini adalah fungsi ataupun peranan yang dimainkan oleh lapisan ranjung, iaitu lapisan emergent. Okey, sumber yang dikeluarkan oleh wwf.org.my. WWF ni Worldwide Forest tak silap cikgu, Worldwide Forest. Okey, 3 dahlia ni macam tak ada je. Cikgu guru kelas 3 dahlia sekarang mulai hari ni
cikgu merupakan guru kelas 3 Dahlia. Cikgu harap 3 Dahlia ni join lah kelas cikgu dan kelas-kelas cikgu lain. Okey, hutan pantai. Hutan pantai adalah tumbuh di kawasan sekitar pantai, sama ada di Terengganu dan juga Sabah. Itu antara lokasi yang popular hutan pantai di Malaysia. Hutan pantai tumbuh di kawasan pantai yang berpasir. Jenis-jenis pokok yang terdapat di kawasan ini adalah seperti pokok rup, tapak kuda, pokok renek, mengkuang, jemelan laut, bintangor laut, kelat jambu laut dan pokok kelapa. Kalau awak pergi ke pantai, akan jumpalah pokok-pokok ni. Pokok-pokok yang terdapat di sepanjang pantai mempunyai ketinggian yang berbeza-beza. Ketinggian pokok ini adalah berbeza-beza. Pokok ru tumbuh tinggi sehingga 40 meter, mempunyai batang yang lurus, tinggi dan berbentuk silinder. Tumbuh-tumbuhan menjala seperti tapak kuda sesuai hidup di pantaian berpasir. Kawasan hutan pantai ni memang kawasannya adalah berpasir. Jadi tumbuh-tumbuhan di kawasan ini memerlukan kawasan berpasir untuk tumbuh. Profil hutan pantai di bawah menunjukkan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi mengikut jarak dari laut. Okey, jarak dari laut tu menyebabkan berlaku perbezaan antara profil hutan di pantai. Okey, kalau tengok ni, ni lukisan dia. Kalau di kawasan hutan pantai ni dia ada jarak-jarak ni. Pokok tapak kuda, lepas tu dia ada renggang sikit, ada pokok renek, pokok ru. Lepas tu ada renggang sikit, ada pokok mengkuang. Ada renggang sikit, ada pokok kelapa. Ini yang digambarkan pada hutan pantai. Okey, hutan paya air tawar. Terdapat di kawasan bersaliran buruk. Hutan paya air tawar ni adalah kawasan bersaliran buruk yang sering ditenggelami air. Ada orang tanya, cikgu apa itu bersaliran buruk? Apa itu bersaliran baik? Saliran buruk itu adalah yang bertakung. Manakala saliran baik, kawasan yang tidak bertakung. Takung macam mana? Contoh kalau awak pergi ke kampung-kampung, ada kawasan paya, ada kawasan sawah padi, ada kawasan apa lagi? Itu adalah kawasan bersaliran buruk kerana ia bertakung air. Kalau kawasan yang tidak bertakung air, adalah kawasan bersaliran baik. Maksudnya air itu sentiasa mengalir. Turun je air dari langit, hujan, turun, lepas tu mengalir je. Itu kawasan bersaliran baik. Ada orang tanya lagi, cikgu kalau hujan hujan yang tiba-tiba datang tu ataupun banjir kilat, itu bukan kategori saliran baik ataupun saliran buruk. Okey, seterusnya jenis pokok yang tumbuh di hutan ini ialah mengkuan, mersawa paya, meranti paya dan kempas. Awak kena beza jenis tumbuhan hutan paya air tawar dan juga hutan paya air masin. Okey, terdapat juga pokok-pokok jenis berkayu keras dan batangnya besar, lurus dan tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk. Okey, campur aduk. Ada nak masuk? Tak ada, 20 orang je. Ni korang ni. 20 orang je yang join. Zainab kenapa left pula tu? Okey, terdapat juga pokok. Line dia slow. Apa dia Syafi'i?
Line dia slow. Line dia Line slow. slow. Line slow. Okey lah. Ya, ya. Terdapat juga pokok-pokok jenis berkayu keras dan batangnya besar, lurus, tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk, rapat dan tidak mempunyai dahan di bahagian bawahnya. Ni contoh kalau awak tengok di hutan paya air tawar ni, ni macam gini. Rapat-rapat, tak ada dahan. Apa lagi? Bercampur aduk antara pokok besar, pokok kecil, pokok yang tak ada dahan. Okey. Lapisan pokok renet. Ini bahagian A ni adalah lapisan pokok renet ataupun renek. Awak panggil renek ke renek? Zainab entahlah, mungkin sebab lain slow kot. Okey, mungkinlah kot. Tumbuh-tumbuhan adalah jarang kerana kurang cahaya matahari. Yang ni di kawasan A ni adalah jarang kerana kurang cahaya matahari. Okey, lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan. Ini adalah kawasan yang bertakung tu. Kalau banjir kan, kalau musim hujan dia banjir kat sini. Cuba tengok TikTok cikgu di video yang paling lama tu, cikgu ambil gambar dekat benteng. Dekat benteng di pantai Teluk Awasan. Ini ada kawasan paya yang cikgu ambil gambar tu. Okey, mana-mana pelajar yang belum join TikTok cikgu, tolong join. Banyak video-video berkaitan dengan pembelajaran yang cikgu sediakan untuk korang ingat, korang dengar dan korang faham berkaitan dengan pembelajaran geografi. Apa dia? Siapa Dah cakap? Dah follow ke? Dah follow, okey lah. Kalau tak ada TikTok. Okey, lapisan tengah. B ini adalah lapisan tengah. Pokok bersaiz kecil dan sederhana. Manakala C bahagian yang ni, pokok berkayu keras dan tinggi membentuk kanopi yang tidak sejajar. Okey, ni dia walaupun dia ada kanopi tetapi dia tak sejajar. Ada tenggelam timbul. Ini kawasan ni ada pokok besar. Ni pokok kecil pula. Pokok besar dia tak sejajar. Okey, itu adalah profil hutan paya air tawar. Ni siapa yang pernah pergi ke tepi sungai, tepi laut, dia akan jumpa hutan paya. Ni hutan paya air tawar ke air masin? Okey, kalau siapa yang pernah pergi ke kawasan tepi sungai, yang ada hutan paya air tawar, dia akan jumpa ni pokok ni. Ini pokok ni. Pokok bintanggun laut bersaiz sederhana besar, tidak berbanir, maksudnya tidak mempunyai akar banir dan lazimnya berdahan rendah. Batang pokok ini pula berwarna kelabu dan kuning lansak manakala kulit dalamnya berlapis-lapis dan bergetah kuning. Pokok ini menghasilkan buah yang bersegi, tulang belakang daun yang tajam dan bunga berwarna putih. Ini contoh pokok bintanggun laut. Siapa yang pernah pergi tahulah macam mana. Tapi korang ni, zaman korang ni dah tak kenal tumbuh-tumbuhan macam gini. Okey, tolong pergi tengoklah. Okey, hutan paya air masin. Ini adalah profil hutan paya air masin. Ada pokok nibung, paku pakis laut, pokok nipah, pokok bakau. Kenapa pokok bakau dia ni ada akar macam ni? Akar ini adalah bertujuan untuk pernafasan bagi pokok ini. Okey, hutan ini banyak terdapat di kawasan pinggir laut yang bersaliran buruk, berlumpur dan terlindung tetapi ditenggelami air laut semasa air pasang. Ditumbuhi pokok bakau, nipah, lenggadai, tumu merah, paku pakis, gelam ramin, jongkong dan nibun.
Tumbuh-tumbuhan berbeza mengikut jarak dari laut. Ni jarak dari laut. Laut kat sini, jadi ikut perbezaan lah. Kalau ni dekat sikit dengan laut, yang ni jauh sikit, macam gitu. Ni jenis akar dan huraiannya. Akar ceracak, yang ni akar ceracak ni. Bakau api-api dan perepat. Fungsinya untuk pernafasan. Kekurangan oksigen kerana ditenggelami air masin. Keluar menegak dari tanah lumpur. Ini huraian kepada fungsi akar ceracak. Okey, akar jangkang. Bakau kurap dan bakau minyak. Tumbuh di bahagian pangkal batang pokok, masuk ke dalam lumpur, menyerap udara ketika air pasang, menyokong pokok dan daripada mudah tumbang. Okey, itu adalah akar jangkang. Ni akar jangkang. Ni akar ceracak. Okey, seterusnya hutan gunung. Kat Malaysia kaya dengan hutan gunung. Dalam hutan gunung tu ada bunga Rafflesia. Rafflesia ni bunga yang paling besar di dunia. Ada di Sabah. Itu menunjukkan negara kita ni mempunyai pelbagai jenis spesies tumbuh-tumbuhan semenjadi. Okey, hutan gunung terdapat di kawasan tanah tinggi yang melebihi 1,200 meter dari aras laut. Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi adalah berbeza mengikut ketinggian. Tumbuh-tumbuhan akan mengadaptasikan dengan suhu dan kesuburan tanah. Okey, ini adalah profil hutan gunung. Bila awak naik sekolah nanti awak akan nampak hutan di kawasan sekolah. Cikgu telah lukis hutan dan awak boleh bergambar di kawasan tersebut. Okey, ketinggian 0 hingga 1,200 adalah hutan mountain bawah. Ni hutan mountain bawah. 1,200 hingga 1,800 adalah 1,200 hingga 1,200 adalah hutan mountain bawah. Sekejap. Ni 1,200 hingga 1,800 dikenali sebagai hutan daun luruh ataupun hutan mountain bawah. 1,800 hingga 2,900 hutan mountain atas dan seterusnya 2,900 hingga 3,500 meter tumbuhan hampir alpen dan melebihi 3,500 meter tumbuhan alpen. Dan terdapat jenis tumbuh-tumbuhan ini mengikut lapisan tersebut. Kalau kita tengok lapisan mountain bawah ni adalah pokok oak dan laurel. Tumbuhan epifit seperti orkid dan paku lansuyar. Bagi hutan mountain atas, pine spruce, gelam gunung, tumbuh-tumbuhan epifit, lichen dan lumut, bunga Rafflesia, periuk kera dan pokok rhododendron. Ni adalah bagi hutan mountain atas. Seterusnya pokok renek conifer terdapat di lapisan tumbuhan hampir alpin dan orkid dan lumut terdapat di lapisan tumbuhan alpin. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, ada nak tanya tak berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan tadi? Jenis tumbuh-tumbuhan tadi awak kena buat dalam muka surat 18. Ada nak tanya tak? Silakan. Ya Taven, nak tanya apa? Ada tak?
Pelajar Chinese tak ramai masuk ni. Apa masalah korang? PDPC tak ikut. Tak tahu. Ha. Yang tak join online tak apa. Yang penting modul tu secara offline mesti siap. Kalau tak siap angin lah cikgu naik sekolah nanti. Standby lah korang. Okey, ada nak tanya tak? Silakan siapa-siapa nak tanya, nak bertanya, Tak. nak bercerita, nak apa lagi? Boleh utarakan. Okey, kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Antaranya faktor bentuk muka bumi, faktor saliran, faktor tanah dan juga faktor iklim. Dan faktor ini awak kena buat dalam buku modul muka surat 20. Okey, tengok dalam buku teks ni muka surat 61 ni sehingga 60 berapa ni. Awak kena salin di muka surat 20 dalam buku modul sebagai latihan dan juga pentaksiran. Okey, bentuk muka bumi, tanah pamah dan kaki bukit. Bentuk muka bumi ni dia ada 4. Tanah pamah, tanah tinggi, saliran dan juga saliran dan juga apa? Pinggir laut. 4 jenis bentuk muka bumi. Cikgu ulang sekali lagi. Tanah pamah, tanah tinggi, saliran dan juga pinggir laut. Salin tu dekat nota kecil tu awak kena buat. Baru ingat. Okey, cikgu masuk bentuk muka bumi. Yang pertama iaitu tanah pamah. Tanah pamah dan kaki bukit. Dia sepatutnya tanah pamahnya. Tapi kaki bukit ini juga dikenali sebagai tanah pamah. Walaupun dia berada pada ketinggian tertentu, tetapi dia mendatar. Bila mendatar, ia dikenali sebagai tanah pamah. Okey. Hutan hujan tropika tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit yang bersaliran baik. Terdiri daripada pokok yang tinggi dan bersaiz besar. Kawasan yang berada di bawah 180 meter dari aras laut. Akar banir berfungsi menyokong pokok daripada tumbang. Ini akar banir. Akar ini berfungsi, banyak fungsi akar ini. Bagi tumbuhan ini, akar ini dapat mengelakkan daripada tumbang. Fungsi kepada tanah dapat mengelakkan daripada berlakunya hakisan tanah. Ataupun berlakunya kelonggaran struktur tanah yang boleh menyebabkan berlaku tanah runtuh dan juga hakisan tanah. Okey, seterusnya kita masuk bab yang kita masuk topik yang seterusnya. Bukan topik bentuk muka bumi yang seterusnya iaitu muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut. Kawasan berpasir dan berlumpur ditumbuhi hutan pantai. Kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai yang berlumpur ditumbuhi hutan paya air masin. Tanah pamah yang sering ditenggelami air ditumbuhi oleh hutan paya air tawar. Ni muara sungai. Kalau cikgu pergi jalan-jalan, cikgu nampak sungai yang macam unik gini, cikgu akan ambil gambar.
Apa saja tempat yang cikgu pergi, cikgu akan ambil gambar. Banyak benda, banyak yang boleh cikgu tunjuk dalam untuk korang ni. Semuanya yang cikgu pergi. Mana? Tadi cikgu tak. Nak tengok juga. Nak tengok Sekejap. Mana? Ada dalam laptop satu lagi. Ada dalam laptop kot. Banyak tempat yang sekejap. Nanti-nantilah cikgu. Ni cikgu tunjuk sekarang juga. Alang-alang cikgu bagi tahu. Alang-alang cikgu bagi tahu. Okay. Okey ni gambar petak latihan farmers field school. Nampak tak? Nampak. Okey ni cikgu pergi di sungai besar di Selangor. Di Kuala Selangor tu ada kawasan sawah padi. Dan kawasan sawah padi itu ada petak latihan farmers field school. Ni latihan pada sekolah tersebutlah. Kerja lapangan sebagai farmer. Farmer tu petani lah. Petak latihan kepada pelatih-pelatih Jabatan Pertanian, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Satu lagi IADA, Barat Laut Selangor. Ni adalah tempat yang cikgu pergi sendiri ni. Cikgu ambil gambar. Ni banyak lagi tempat yang cikgu pergi tapi cikgu tak ada gambar dalam ni pula. Nantilah ada masa cikgu akan tunjuk. Okey, ini adalah kawasan Tanah Pamah. Tanah Pamah ni kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan kawasan untuk ditanam seperti tanaman padi. Dan kawasan ini bersaliran buruk kerana air itu sentiasa bertakung. Okey. Ini kat mana ni? Siapa boleh teka? Kat mana? Dekat minyak beku. Bagus. Siapa jawab tu? Ni minyak beku. Ni kawasan minyak beku. Dia ada apa tu? Coastal. Coastal apa dia panggil beach. Ini program pembersihan pantai yang terdapat di sekitar minyak beku. Ini peringkat antarabangsa Ada cikgu join dengan NGO yang diuruskan oleh NGO. Pelajar kita tak ada, pelajar TIJS ada. Ni gambar yang cikgu pukul 10 minit. Cikgu mengutip sampah bersama rakan-rakan ni. Dan seterusnya gambar cikgu. Ni gambar main gitar. Ni gambar cikgu ni di kampung. Ni menunjukkan hutan pokok, jenis pokok yang terdapat kat negara kita ni. Pokok ini sesuai dengan tanah yang macam mana. Itu yang cikgu nak tunjuk. Dan pokok ini, pokok bunga ni dia sesuai dalam pasu sebab tak ada akar tunjang. Tak ada akar tunjang dalam pokok pada pokok ni. Berbanding dengan pokok yang atas kepala cikgu ni, dia adalah pokok yang berakar tunjang. Jadi dia kena hidup di kawasan yang bertanah. Okey. Berbalik kepada cerita kita ni, muara sungai, pinggir tasik dan pinggir laut, kawasan berpasir
dan berlumpur ditumbuhi hutan pantai. Kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai berlumpur ditumbuhi hutan paya air masin. Tanah pamah yang sering ditenggelami air ditumbuhi oleh hutan paya air tawar. Okey, ni yang sering tenggelam lah. Ni tanah tinggi melebihi 1,200 meter dari aras laut. Pokok spruce. Tumbuhan pada ketinggian 1,200 meter terdiri daripada pokok bersaiz kecil. Pada ketinggian 1,800 meter hingga 2,900 meter pula terdapat pertumbuhan lumut dan pokok tumpang seperti orkid serta pokok-pokok bantut. Ni contoh bunga yang terdapat pada hutan gunung. Pokok rhododendron. Sebut banyak kali boleh lah ni. Boleh ingat lah rhododendron. Siapa yang masalah sebut tu tak lancar, belajarlah sebut ini. Okey, ketinggian 1,200 meter, ini pokoknya macam gini. Ni dahan-dahan yang ditumpangi oleh pokok-pokok lain. Okey, seterusnya bentuk muka bumi yang seterusnya ialah saliran. Saliran ini merujuk kepada kawasan sungai dan juga kawasan tasik, air terjun dan sebagainya. Okey, untuk saliran, bentuk muka bumi bahagian saliran ni ada dua, bersaliran baik, bersaliran buruk. Bersaliran baik, jenis pokok yang sesuai untuk saliran baik ialah pokok cengal, tualam, pokok kelapa dan pokok ru. Manakala bersaliran buruk, pokok mengkuang, mersawa paya, meranti paya, kempas, nipah dan nibung. Ni kawasan Sarawak ni bersaliran apa? Ni pokok-pokok yang kalau dia ada yang mengkuang, mensawa ni mungkin di kawasan ini bersaliran buruk. Okey, tasik lokasi bagi saliran baik iaitu Pulau Sipadan, Deseru dan air terjun Lasir. Bersaliran buruk di Tasik Chini, Tasik Bera, Delta Labuk Sugut di Sabah. Okey, seterusnya iklim. Iklim. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembat sepanjang tahun. Boleh tak seorang baca? Penat dah cikgu baca ni. Mana ni? Gak ada tenaga. Siapa? Gak ada. Tak suara tu. Amar Raflai. Amar. Ya. Amar. Tidur. Ni PUBG cikgu. Main PUBG. Camelia baca. Okey. Camel baca. Baca main satu cikgu. Ni. Iklim ni. Semua Ya. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan Khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Purata suhu iaitu 27 darjah Celsius dan menerima hujan yang banyak kira-kira 2,600 mm setahun. Purata suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak mengalakkan pertumbuhan hujan tropika. Suhu di kawasan tanah tinggi berbeza dari kawasan tanah pamah. Suhu kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi menggalakkan pertumbuhan hutan gunung seperti yang terdapat di Gunung Kinabalu. Okey, terima kasih Camelia. Camelia baca tadi berkaitan dengan iklim iklim khatulistiwa negara kita manakala
purata suhu iaitu 27 darjah Celsius, menerima hujan kira-kira 2,600 mm sehari. Purata suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Dia nampak awan macam gini ke tak? Tapi berhati-hati pada musim panas macam ni, kalau siapa pergi hiking, tolong berhati-hati kerana banyak haiwan-haiwan liar, hidupan liar seperti ular, kalajengking dan sebagainya, banyak di kawasan hiking, tapak hiking tu. Okey, baik. Okey. Ni kawasan Gunung Kinabalu, iaitu ketinggian Gunung Kinabalu antara berapa cikgu tak? Cikgu lupa. Ketinggian Gunung Kinabalu, jap cikgu search. Nampak lagi search. Tak ada apa-apa. Ketinggian Gunung Kinabalu, lupa pula. Ni. Ketinggian Gunung Kinabalu 4,095 meter. Berapa ni? 4,095 meter. 1,000 meter sama dengan 1,000 meter. 100 meter, 1,000 meter. 1,000 meter sama dengan 1 kilometer. Jadi 4 kilometer lebih ketinggian dia ni. Bayangkan awak berjalan kaki 4,000 meter ataupun 4 kilometer. Kalau trek mentah desa 6 kilometer lebih. Yang awak duk keliling daripada pagar sekolah kita keluar ke keluar pula, masuk ikut kalau dulu masuk ikut belakang, tapi sekarang ni 2-3 tahun yang sekarang ni dia keluar daripada pintu pagar besar tu, lepas tu awak lalu kok Jalan Tanah Merah, masuk kok Kampung Johor, lepas tu masuk kok Sekolah Seketip, lepas tu masuk kok Taman Dahlia, masuk kok Taman Penggaram, lepas tu masuk kok Jalan Kubur tu, Taman Padang Kubur tu, lepas tu pusing ke pusing ikut mana? Ikut Taman Kemajuan, lepas tu corner balik. Kalau ikut jalan belakang, terus lepas Taman Kemajuan tu terus masuk pintu belakang. Dulu cikgu sempat macam gitu. Zaman 3-4 tahun lepas lah. Tapi sekarang dia kena keluar juga, kena masuk juga pintu depan. Barulah cukup trek menentah desa. Korang tak adalah tahun ni menentah desa. Okey, seterusnya tanah. Faktor tanah. Iaitu Malaysia kaya dengan pelbagai jenis tanah. Antaranya ialah tanah aluvium, tanah laterit, tanah gambut, tanah berpasir. Tanah ni adalah bahan dalam bawah tanah tu. Sebab tu dia panggil tanah.
Kalau tanah tu awak tengok atas tu, atas permukaan tu adalah digelar sebagai tanah. Tapi tanah ni dalam tanah tu. Okey, pelbagai jenis tanah dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ada beberapa jenis hutan, antaranya hutan hujan tropika, hutan paya air masin, hutan paya air tawar, hutan pantai dan juga hutan gunung. Jenis tanah pun berbeza mengikut jenis pokok ni mengikut jenis tanah dan lokasi juga berbeza mengikut jenis pokok ini ataupun jenis hutan yang terdapat di Malaysia. Yang ni ada dalam buku modul, awak kena buat berdasarkan ini. Dalam buku modul muka surat muka surat 19 tu berdasarkan peta. Inilah dan dia ada ke atas tu 2A tu ciri-ciri hutan hujan tropika ialah apa? Ni awak kena buat. Dan sedikit di muka surat 18. Kena buat ni. Contoh tumbuh-tumbuhan. Ini contoh hutan. B hutan apa? Hutan apa yang gambar macam tu? C tu hutan apa yang gambar macam gitu? D tu hutan apa? E hutan apa? Jadi lokasi awak ikut lokasi ni dalam buku teks ni. Contohnya B hutan paya air masin katalah. Hutan paya air masin. Jadi gini. Di mana? Laut Matang, Perak, Muara Sungai Perak dan Tanjung Piai Johor. Ini lokasi. Dan seterusnya macam tu. Okey. Tanah alluvium ni sedikit pencerahan berkaitan dengan nama tanah tu. Kadang awak tak tahu apa tanah alluvium tu apa benda cikgu. Tanah laterite apa benda. Okey, ni bendanya dia. Bendanya sini. Tanah alluvium iaitu tanah lanar yang terdiri daripada mendapan lumpur dan kelodak pasir. Tanah laterite pula iaitu tanah liat merah. Tanah gambut, tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang telah reput. Manakala tanah berpasir, tanah yang terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mempunyai butiran kasar dan berkerikil. Ni maksud tanah berpasir, tanah gambut, tanah laterite dan tanah alluvium. Okey, seterusnya kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Yang ni awak kena lengkapkan dalam buku modul muka surat 21 berdasarkan buku teks di muka surat 65. Okey ni kepentingannya. Yang pertama sumber perubatan, habitat, sumber bahan mentah, kawasan tadahan hujan dan keseimbangan ekosistem. Apa perinciannya adalah di bawah ni. Okey, kawasan tadahan hujan. Hutan bertindak sebagai span berongga yang menyerap air serta mengalirkan air sungai, empangan, kolam dan tasik. Hutan di kawasan tanah tinggi penting sebagai kawasan tadahan hujan. Air yang diserap ke dalam tanah ditapis secara semula jadi dan menjadi air yang bersih. Contoh lokasinya Banjaran Kapuas Hulu di Sarawak dan Taman Negeri Royal Belum di Perak. Ni cantik ni kawasan ni. Siapa yang pernah pergi ni, oh memang cantik. Cikgu pernah lalu di kawasan Tasik Banding, Perak juga. Tepi-tepi ni ada houseboat.
Ada JT houseboat, menarik, best. Siapa yang suka suka hiking pula, suka exploration, suka menjelajah, suka apa tu, inilah pergi-pergi kawasan macam gini, memang sesuai di Taman Negeri Royal Bloom dan juga Taman Tasik Banding. Okey, keseimbangan ekosistem. Kepentingan yang kedua, keseimbangan ekosistem. Konsep ekosistem adalah saling bergantung antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar. Biotik adalah meliputi organisma hidup seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Abiotik mengandungi persekitaran fizikal seperti bentuk muka bumi, batuan, tanah, air, udara, mineral dan sumber tenaga suria. Kawasan hutan merupakan satu ekosistem dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi sebagai salah satu komponen biotik. Senang awak nak ingat, biotik ni benda yang hidup. Abiotik ni bukan benda hidup. Kena ingat situ. Nanti soalan tanya berkaitan ni. Okey, contoh lokasi di Taman Negara Bako di Sarawak dan Taman Negara Pahang di Pahang lah. Okey, kedua-dua komponen hidup dengan bukan hidup ni saling berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya pokok ni organisma hidup. Batu dia organisma yang tak hidup. Jadi antara pokok dengan batuan ni dia bergantung antara satu sama lain. Dia berinteraksi ataupun saling kebergantungan antara satu sama lain. Apa ni? Okey, sumber perubatan. Dalam muka surat 21 dalam buku modul ni ada kepentingan, iaitu seterusnya kepentingan sumber perubatan. Jadi awak kena huraikan apa itu sumber perubatan. Tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan kebanyakan boleh digunakan dalam bidang perubatan. Jenis-jenis tumbuhan ni, tongkat ali, sembun, sendudut, pegaga, keremek. Bahagian yang boleh digunakan untuk sumber perubatan. Kalau tongkat ali, akar, sembun, daun, akar, bunga. Sendudut, daun, pucuk dan akar. Pegaga, keseluruhan pokok. Ini pegaga. Siapa pernah makan pegaga? Sebagai ulaman. Siapa? Tak pernah. Keremek daun. Keremek, pokok keremek ni di bahagian daun. Okey, seterusnya habitat. Kepentingan kepada habitat. Habitat flora dan fauna. Okey, hutan bertindak sebagai habitat kepada flora dan fauna. Hutan di Malaysia menjadi tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar. Farah kenapa keluar? Haiwan juga memilih tempat tinggal berlainan untuk keselamatan. Sekiranya tumbuh-tumbuhan musnah, pelbagai spesies flora dan fauna akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Contoh Taman Endau Rompin di Johor, Lembah Danum di Sabah. Cikgu pernah sampai di Taman Negara Endau Rompin di sebelah Mersing sana. Dan juga di Tanjung Piai. Okey, habitat tempat hidup bagi haiwan atau tumbuh-tumbuhan secara semula jadi. Itu maksud habitat. Okey, seterusnya, kepentingan seterusnya iaitu sumber bahan mentah. Hutan adalah penting sebagai bahan mentah untuk membekalkan sumber kayu balak kepada
industri membuat perabot. Buluh rotan digunakan dalam industri pembuatan kraft tangan dan perabot. Ni banyak ni. Ni produk-produk hasil daripada buluh dan rotan. Ni kayu balak. Kalau zaman cikgu-cikgu kecil dulu, pokok balak ni besar. Sekarang ni dah makin kecil. Kerana hutan tak tempat besar dah tebang dah. Okey, hutan di Malaysia mempunyai pelbagai jenis pokok yang sesuai untuk pembalakan seperti cengal, balau, keruing. Hasil ekspor kayu balak telah memberi sumber pendapatan kepada negara. Kayu balak Malaysia diekspor ke negara Indonesia, India, Vietnam, Jepun, China dan lain-lain. Negara ni mereka membeli sumber kayu balak negara kita lah. Okey, siapa ni boleh baca? Syafi'i baca jap. Ni. Yang mana? Ni, yang budak ni. Okey. Malaysia telah mengamalkan kaedah yang bernama Selective Management System yang terkandung dalam amalan pengurusan hutan secara mampan. Melalui teknik ini, hanya pokok balak yang matang akan ditebang, manakala pokok balak yang masih muda akan dibiar terus membesar. Okey, terima kasih Syafi'i. Malaysia telah mengamalkan kaedah seperti Selective Management System. Dalam kaedah ini dia pilih pokok balak yang matang baru boleh ditebang. Kalau yang macam gini ni, cikgu tak tahu matang ke tidak ni. Kecil ni. Kalau buat perabot ni tak lepas ni. Tak cukup ni. Satu. Patutnya sebatang tu satu perabot dah boleh siap. Satu set perabot boleh siap. Dengan satu batang balak tu. Okey, amalan ini secara amalan baiklah pengurusan hutan secara mampan. Mampan maksud dia mampu mengekalkan pencapaian atau prestasi yang baik. Bukan dari segi ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Okey, kesan. Yang terakhir dalam bab ini iaitu kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kalau kita bincang pasal kesan, dia ada dua, kesan positif dan juga kesan negatif. Kesan positif ialah pembangunan hutan. Pada tahun 2006, program penubuhan ladang hutan ataupun PPLH telah dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli sebagai sumber bahan mentah dan untuk memastikan ketersediaan berterusan bagi industri kayu tempatan. Seterusnya bagi meningkatkan kadar penanaman semula hutan. Dalam program berkenaan, spesies yang disenaraikan ialah jati serta getah kaya, akasia, batai, kelempayan, binuang dijadikan spesies yang dipilih. Namun tumpuan diberikan kepada pokok getah dan pokok akasia. Kenapa pokok getah dan pokok akasia dipilih? Kerana permintaan tinggi terhadap kedua-dua jenis pokok ini. Okey, kesan positif yang lain iaitu penghutanan semula. Agensi seperti Jabatan Perhutanan, institusi penyelidikan hutan Malaysia, FRAME dan Jabatan Perlindungan Hutan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan telah mengambil langkah untuk memelihara hutan. Antaranya adalah dengan menanam pokok yang bermutu dan tahan daripada serangan penyakit di kawasan hutan yang telah ditebang. FRAME atau bahasa Inggerisnya FRAME lah. Ni Jabatan Perhutanan, institusi
Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia atau dikenali sebagai FRAME, Forest Research Institute of Malaysia. Okey, FRAME juga telah menjalankan aktiviti penghutanan semula di hutan Lipo Bukit Lagong, Kepong, Kuala Lumpur dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan rekreasi yang terkenal sehingga diiktiraf sebagai hutan tropika buatan manusia tertua di dunia. Bayangkan untuk menjadi hutan tertua di dunia ni, berapa ratus tahun mereka tanam ladang hutan ni. Okey, ni ada juga ladang hutan di Perlis, Pokok Jati. Okey, seterusnya dari segi positifnya, kesan positif dengan kewujudan taman negara yang merupakan kawasan terdiri daripada pelbagai spesies tumbuhan semula jadi, tumbuh-tumbuhan ubatan dan tumbuh-tumbuhan yang jarang dijumpai. Okey, dengan adanya taman negara ni, kita dapat mengekalkan spesies-spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi yang kaya dengan nilai komersial dan juga sebagai sumber perubatan. Okey, selain itu taman negara boleh dijadikan pusat pelancongan ataupun kawasan pelancongan kerana telah mempunyai prasarana yang lengkap di kawasan taman negara. Contoh di negeri Sarawak terdapat 30 buah taman negara dengan jumlah keluasan 623,463 hektar yang ditadbir oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Sumber daripada Jabatan Perhilitan. Okey, dan seterusnya, kesan positif yang seterusnya iaitu hutan simpan kekal. Kawasan hutan simpan kekal ni tidak boleh diusik kerana ia adalah kawasan sensitif alam sekitar. Kalau nak buat pembangunan pun kena jauh daripada kawasan sensitif alam sekitar. Kerana kawasan sensitif alam sekitar ni mempunyai kepentingan dan bernilai tinggi dari segi kepelbagaian biologi. Okey, contoh lokasi di hutan simpan kekal di Malaysia ialah hutan simpan Kabili Sepiluk di Sabah, hutan simpan Kuala Langat Utara dan hutan simpan Raja Musa di Selangor. Okey, manakala kesan negatif, tadi kita sebut kesan positif, ada 4 kesan positif, ada manakala kesan negatif juga ada 4. Yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Bila tumbuh-tumbuhan semula jadi ini diteroka terus-menerus, maka berlakulah kesan negatif yang lama kelamaan kesan negatif ini akan dihadapi oleh manusia itu sendiri. Contoh banjir, tanah runtuh, akisan tanah dan sebagainya yang sudah tentu akan menyebabkan berlakunya kehilangan nyawa, kerugian dan sebagainya. Okey, itu memberi kerugian lah kepada kita. Kesan negatif dia. Okey, akisan tanah pun ada. Kawasan tadahan hujan terganggu. Okey, kawasan tadahan hujan terganggu akibat daripada kita terlampau meneroka kawasan tumbuhan semula jadi ini tanpa ikut jadual ataupun pembalakan haram yang berleluasa tanpa dikawal boleh menyebabkan kawasan tadahan hujan ni terganggu. Balak-balak ni akan ditebang oleh golongan yang rakus seperti pembalak haram, maka lama kelamaan kawasan ini akan botak dan menyebabkan kawasan ini tidak boleh dijadikan kawasan tadahan hujan lagi. Bila tak jadi kawasan tadahan hujan, air hujan yang turun tak masuk ke dalam bawah tanah,
akan menyebabkan berlakunya banjir dan juga akisan tanah. Okey, seterusnya kepupusan flora dan fauna. Bila kita meneroka hutan ini, kesan yang paling merugikan kita ialah kepupusan flora dan fauna. Okey. Ada orang tanya, cikgu, kalau kepupusan flora dan fauna, biarlah. Yang penting kita selamat. Okey. Macam ni cerita dia. Kepupusan flora dan fauna. Flora ini adalah tumbuhan. Manakala fauna ini adalah haiwan. Kepupusan di antara ini boleh menyebabkan kita terancam. Contohnya harimau. Pada hakikatnya harimau ni dia tak makan manusia. Dia hanya makan haiwan. Rusa, kancil, apa-apa saja yang haiwan yang ada dalam hutan sana menjadi makanan dia. Tetapi makanan bagi kepada harimau itu telah pupus menyebabkan harimau itu keluar ke kawasan hutan. Daripada kawasan hutan tu dia mencari makanan. Jadi manusialah yang menyebabkan menjadi mangsa kepada harimau tersebut. Ini salah satu ancaman kepada manusia. Kepada manusia juga, bila kepupusan flora, kita nak dapatkan makanan daripada pucuk-pucuk kayu, daripada bahan-bahan tumbuh-tumbuhan ni pun menjadi masalah bila berlakunya kepupusan flora. Contohnya, orang nak buat ketupat sekarang ni tidak ada lagi daun mengkuang. Tak ada daun mengkuang, nak buat ketupat pun tak boleh dah. Jadi lama kelamaan daun mengkuang tu dah tak ada, akan memberi ancaman kepada pokok lain. Contoh, cikgu pernah tengok ada bila dia buat ketupat periuk kera. Sedangkan periuk kera ni adalah tumbuh-tumbuhan yang kita patut sayanglah sebab dia punya unik. Tapi bila diambil untuk buat ketupat, maka periuk kera ni akan lama kelamaan akan pupus. Sama juga dengan mengkuang. Jadi pupus. Kalau kat sini dia guna daun mengkuang untuk buat ketupat. Tetapi kalau tempat cikgu tu, dia guna daun palas untuk buat ketupat. Samalah. Kalau dah tak ada daun palas, daun ketupat dan sebagainya, maka lama kelamaan kita dah tak boleh buat ketupat. Jadi tradisi kita menghasilkan ketupat dah tak ada. Lama kelamaan raya tu orang tak makan ketupat dah. Korang ni makan apa? Tak makan dah ketupat, tak kenal. Dan ketupat yang sekarang ni buat dengan plastik. Beras dia duduk dalam plastik dan masak. Itu dah tak ori lah, tak original. Okey, itu saja yang cikgu nak ajar korang berkaitan dengan bab 4 yang telah kita belajar, iaitu jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jenis dan taburan ini merangkumi 5 jenis hutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan merangkumi 4 jenis 4 jenis faktor, iaitu bentuk muka bumi, saliran iklim dan tanah. Seterusnya kepentingan. Kepentingan ada 5. Kawasan tahan hujan, keseimbangan ekosistem, sumber perubatan, habitat dan juga sumber bahan mentah. Manakala kesan ada 2, kesan positif dan kesan negatif. Kedua-dua kesan ini diperincikan kepada 4. Kesan positif pun ada 4, kesan negatif pun ada 4. Boleh sebutkan, boleh senaraikan dalam buku modul ni. Antaranya pembangunan hutan, perhutanan semula, taman negara, hutan simpan kekal bagi kesan positif.
bagi kesan negatif pula ketidakseimbangan ekosistem, ketidakseimbangan ekosistem, hakisan tanah, kawasan tadahan hujan terganggu dan kepupusan flora dan fauna. Okey, ada nak tanya tak? Berkaitan dengan bab 4. Ke dah tak ada dah semua? Ada tak nak tanya apa-apa? Boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, kita habiskan kelas kita pada hari ini dan kita akan sambung pada minggu depan. Minggu depan kita belum masuk minggu depan kita belum masuk ni lagi. Apa tu? Kita belum masuk sekolah lagi. Kita masuk bulan April. Jadi kita kena teruskan PDPR ini. Cikgu nak dalam buku modul yang cikgu suruh awak buat latihan, siap sepenuhnya dan hantar melalui Telegram kepada cikgu. Ada pelajar yang belum hantar. Tak tahu buat ke tidak, tak tahu. Buku tu cikgu pun belum ambil bayaran lagi. Bila cikgu bagi dulu, buatlah. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Ada Tak. Tak ada. Tak ada. Sembang. Nak sembang Tak apa? ada. Farah. Sembang. Okey. Je. Sembang. Cikgu bagi ruangan untuk bersembang. Sembang santai. Okay. Jangan nyanyi sudah. Nyanyilah, tak apa. Nyanyi Daniel. Nyanyi. Okey, itu saja pada minggu ini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan dan minggu-minggu seterusnya. Cikgu harap kalau COVID ni dah habis, dah tak ada, kita ada PT3. Ingat jangan lupa pula PT3 tu. Tapi cikgu tak cikgu suruh bersedia saja PT3. Untuk keputusannya sama ada atau tidak, itu kita tunggu arahan daripada Menteri Pendidikan. Sama ada atau tidak PT3, kita tunggu arahan daripada Menteri Kanan Pendidikan. Sekarang ni kita masih beranggapan PT3 tu ada. Jadi awak kena bersiap sedia untuk PT3 lah. Andai kata PT3 ada, sekarang ni dah bab 4. Cikgu ingat sebelum masuk sekolah kita dah masuk bab 6. Dalam silibus kita ni ada berapa bab? Berapa bab ada? Ada 12 bab. Ada 11 bab lah. Ada 11 bab. Jadi kita sekarang ni dah bab 4 dah habis. Minggu depan kita akan masuk bab 5. Cikgu beranggapan sebelum korang masuk bulan 4 nanti kita dah habis sampai bab 6. Okey, bila dah habis sampai bab 6, ada beberapa bulan dekat sekolah tu kita boleh cepatkan supaya kita boleh fokus kepada PT3. Sebenarnya seminggu satu bab seminggu satu bab sebenarnya. Sebab tu awak kena buat cepat. Minggu depan, minggu ni ada satu lagi kelas 3 Mawar, 3 Melo, 3 Melati, 3 Teratai, 3 Tanjung dan 3 Tanjung. Okey, ada beberapa kelas tu akan masuk bab yang baru ni, bab 4. Dan minggu depan korang akan masuk bab 5, dia pun akan masuk bab 5. Satu minggu lagi akan masuk bab 6, dia pun akan masuk bab 6. Seterusnya macam itulah, seminggu sekali
dan seminggu ada 1 bab. Tak faham, cikgu akan cikgu buka pertanyaan. Cikgu boleh, siapa-siapa boleh telegram cikgu 24 jam. Kalau cikgu tak larat nak balas, jangan anggap cikgu blue tick saja. Cikgu belum sempat. Kalau cikgu blue tick tu, cikgu belum sempat nak balas. Cikgu belum sempat untuk reply. Jadi jangan kecil hati, jangan terasa hati, cikgu hanya blue tick apa ke, tak ada. Cikgu tak ada istilah blue tick apa. Cuma cikgu tak sempat nak reply, jadi cikgu hanya tengok dulu awak punya message tu. Cikgu dah tengok lah kalau maksudnya. Tapi cikgu akan balas. Selepas cikgu dah free, cikgu dah ada masa, jadi cikgu akan balas apa pertanyaan yang korang ajukan kepada cikgu tu. Jangan kata cikgu blue tick je, cikgu tak balas dan sebagainya. Tunggu masa cikgu akan balas. Okey, boleh faham? Ada apa? Boleh. Lagi, Syafi'i ada. Nabihan Yus ada tak? Tai Kai Chen, Yasmin, Camelia, Anar. Apa dia Nabihan? Dia cakap tak ada. Tak ada. Maizatul Putri Shah ada. Apa ni? Naril Syahmi ada tak? Aparna, Farah, Firas, Naufal, Amar. Siapa lagi? Yasmin. Kalau tak ada, kita stop di sini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Sepanjang seminggu untuk jumpa minggu depan ni, tolong siapkan kerja yang cikgu arahkan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye cikgu. Bye. Stop recording. Cikgu dah keluar. Sabar je lah. Tunggu je dalam. So, nak buat apa? Tidur. Tidur je, buat apa? Bye-bye. Left lah. No. Tak ada buat apa-apa, left je. Left tu.